Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, tak sangka ada pendedahan dahsyat ini. Tak sangka ada satu lagi maklumat sulit yang mengaitkan nama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Akhirnya bocor lagi oleh salah satu pemimpin politik yang sudah pasti dikenali seluruh Malaysia, yaitu Kuli ataupun Tengku Razali. Rupa-rupanya berpuluh tahun sebelum ini yang pernah dilakukan Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan ini pasti mengejutkan ramai kepimpinan politik. Saudara-saudara, melalui satu artikel daripada BH Online, Kuli Deda, Tun M mungkir janji lantik timbalan Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, akhirnya bekas Menteri Kewangan Tengku Razali Hamzah mendedahkan ada perjanjian antaranya dan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menamakan beliau sebagai timbalan Perdana Menteri apabila bekas Perdana Menteri itu menerajui tampuk pemerintahan negara menggantikan Tun Hussein On pada 1981. 1981, lebih kurang 40 tahun lebih yang lalu. Nah, saudara-saudara, selepas terdedahnya perjanjian ini di antara Tun Dr. Mahathir dan Tengku Razali, di mana Tun Mahathir disahkan oleh Kuli telah memungkir janji. Bahkan janji yang dimungkir oleh Tun Dr. Mahathir ini adalah satu janji yang amat besar menurut saya. Apakah tidak? Kuli mendedahkan Mahathir memungkir janji untuk melantik beliau sebagai TPM. Nah, saudara-saudara, itu pasti satu perjanjian yang besar. Nah, saya pula membuat persoalan. Adakah selepas Tun Dr. Mahathir memungkir janji terhadap Tengku Razali, sekali lagi Tun Dr. Mahathir boleh membuat perkara itu? Mungkin memungkir janji bersama dengan sekutu-sekutunya hari ini, yang kita boleh cakap bersama dengan Muhyiddin Yassin dan juga Adi Awang. Nah, itu menjadi persoalannya. Menurut artikel ini, bagaimanapun Razali berkata, perjanjian itu bubar apabila Dr. Mahathir dalam kenyataan media pada ketika itu menyebut beliau menyerahkan kepada UMNO untuk menamakan calon timbalan presiden supaya beliau tidak perlu memilih timbalan Perdana Menteri. Hal mengenai perjanjian antara Razali yang lebih dikenali sebagai Kuli dan Dr. Mahathir dikongsi beliau dalam buku Kuli Memoir 205 yang dilancarkan bekas TPM yang juga seteru politik beliau satu ketika dulu, Tun Musa Hitam. Razali berkata, perjanjian antara beliau dan Dr. Mahathir dibuat ketika Hussein sedang bergelut dengan masalah kesehatan. Katanya, kesehatan Hussein yang sering uzur ketika itu bukan rahasia dalam kalangan awam. Malah media melaporkan beliau mendapatkan rawatan pembedahan pintasan jantung selama sebulan di luar negara, dan dalam tempo itu Dr. Mahathir memangku tugas sebagai Perdana Menteri. Sejak itu kabar angin Hussein akan meletak jawatan bertiup kencang meskipun beliau menafikannya. Ketika itu juga nama Dr. Mahathir disebut-sebut sebagai pengganti Hussein. Bagaimanapun Razali dalam memoir itu menyebut ia masih belum selamat buat Dr. Mahathir yang ketika itu sudah menyandang jawatan sebagai TPM selama 4 tahun. Ini disebabkan hubungan baik Hussein dan Razali menjadi puncak kebimbangan Dr. Mahathir. Nah, saudara-saudara, untuk berita sepenuhnya Anda boleh lihat di dalam artikel BH Online. Di sini ada satu maklumat yang lebih besar lagi, dan di atas tajuknya adalah Kuli Deda, Tun M mungkir janji lantik timbalan Perdana Menteri. Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan. Saudara-saudara, berkaitan dengan pemilihan bersatu,
kita terus kepada Presiden Bersatu. Seperti yang kita tahu, Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu hari ini. Namun selepas kekalahan Bersatu ataupun Regatan Nasional pada PRK Kuala Kubu baru-baru ini, terdapat gesaan daripada pemerhati politik supaya Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan sebagai Presiden Bersatu dan memberikan ruang ataupun memberikan jalan kepada pemimpin baharu yang lebih muda dan lebih fresh idenya. Nah, itu adalah satu gesaan untuk Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan. Namun, sudah pasti ada yang akan backup Muhyiddin Yassin supaya beliau terus memegang jawatan tersebut pada pemilihan akan datang. Nah, bercakap tentang pemilihan bersatu. Dalam satu artikel daripada FMT menyebut, akar umbi dakwah tak yakin, Peja pimpin bersatu, desak longgar syarat tanding top 5 ataupun kepimpinan 5 tertinggi Parti Bersatu. Perkara ini kita sudah dengar sebelum ini, supaya syarat bagi pemilihan top 5 Bersatu itu dilonggarkan. Kelonggaran syarat bertanding jawatan top 5 yang membolehkan Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali berpeluang merebut jawatan pada pemilihan di jangka September ini. Nah, adakah bermakna di sini Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali berpeluang untuk menjawat jawatan top 5 Bersatu pada September ini? Itu pun kalau syarat untuk bertanding itu dilonggarkan bagi top 5 Bersatu. Kegagalan merampas beberapa negeri sasaran pada PRN Ogos lalu disusuli kekalahan terbaru PRK-KKB menimbulkan kebimbangan akar umbi Bersatu mengenai kelangsungan parti itu yang membawa kepada desakan supaya syarat pertandingan 5 jawatan utama dilonggarkan. Seorang pemimpin akar umbi Bersatu yang enggan dikenali berkata, ramai mahu pemilihan parti di jangka September depan menjadi platform mengukuhkan kepimpinan parti, namun terbantut kerana calon layak begitu terhad, terutama jawatan timbalan presiden. Berdasarkan perkara 13.7 Perlembagaan Persekutuan, syarat kelayakan untuk bertanding jawatan top 5, seseorang ahli perlu memegang jawatan MPT atau ketua bahagian selama lengkap 2 penggal. Syarat lengkap 2 penggal itu menyebabkan pilihan yang ada sangat terhad. Majoriti akar umbi tidak yakin dengan kepimpinan Peja, timbalan Presiden Ahmad Faizal Azumu, untuk menerajui parti selepas Muhyiddin Yassin. Bersatu perlu ada pemimpin kuat dan berpengaruh untuk memimpin, dan ia tidak ada pada Peja selepas beliau gagal dalam pilihan raya, katanya kepada FMT. Katanya pengaruh Faizal juga terhad hanya di Perak, Pulau Pinang, Kedah dan sebahagian kecil Selangor, selain tidak mendapat sokongan penuh ahli di negeri lain. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, semalam ahli MPT Wan Saiful Wanjan berpandangan Bersatu perlu menguatkuasa perkara 14.14 Perlembagaan Parti, yaitu MPT boleh memberi kelonggaran kepada mana-mana individu yang belum layak tetapi diperlukan untuk menggalas jawatan tertinggi untuk bertanding. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, adakah dengan ini Peja tidak akan diterima oleh akar umbi Bersatu, dan akar umbi Bersatu ataupun kepimpinan Bersatu mahu Azmin Ali ataupun Hamzah yang menerajui Parti Bersatu pada masa akan datang? Sekaligus kita juga mendengar Muhyiddin Yassin digesa untuk meletakkan jawatan. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, siapakah menurut Anda yang layak untuk memimpin Parti Bersatu? Anda boleh komen di bawah. Siapapun juga, yang penting itu adalah pilihan bagi akar umbi Bersatu sendiri dan kepimpinan Bersatu. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.